bahawa hadis tak ditulis pada zaman Nabi. Kita selalu dengar kan, hadis tak ditulis pada zaman Nabi. Tak, hadis dah ditulis pada zaman Nabi, tetapi bukan satu bentuk yang meluas, tersusun yang kita kenali hari ini, tak. Sebab zaman dulu, walaupun hadis pada zaman Nabi, walaupun hadis tak ditulis secara meluas lagi, tapi hadis tersebut ada dalam ingatan. Dan itu adalah style orang dulu yang hari ini mungkin kita rasa pelik, tapi pada zaman dulu tak pelik. Diorang pelik pada orang yang menulis, sebabkan ingatan diorang yang kuat. Sebab itulah Nabi SAW pada peringkat awal, Nabi tegah daripada tulis hadis dulu. Nabi kata, la taktubu anni siwal Quran wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW kata dalam hadis Sa'id tadi, jangan tulis apa-apa daripada aku ni selain daripada Al-Quran. Siapa yang menulis selain daripada Al-Quran, padam. Maksudnya jangan tulis hadis. Jadi sebab itulah para sahabat pada awal-awal dulu tak tulis hadis. Sebab first kali ingatan diorang ada. Itu adalah sumber pertama. Yang kita hari ni pelik, zaman dulu tak ada pelik. Sebab tu kita dengar sahabat dia boleh ingat hadis banyak. Ulama dulu boleh ingat beribu-ribu hadis tanpa apa? Tanpa tengok. Cuba bayangkan Ishaq bin Rahuya meninggal tahun 139 Hijrah, 239 Hijrah. Ishaq bin Rahuya guru kepada Imam Al-Bukhari. Dia kata, aku seolah-olah nampak 100,000 hadis depan mata aku. Maksudnya dia ingat hadis 100,000 hadis tu seolah-olah depan mata dia sekarang. Dia punya kekuatan ingatan dia. Dan bila mana orang sebut ayat tersebut kepada Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari senyum dia. Dia kata, kamu pelik ke? Maksudnya kalau kita dah, macam mana orang boleh ingat 100,000 hadis bulat-bulat tanpa tengok? Tapi Al-Bukhari bila didengar pula orang cerita kat dia kisah Imam Ishaq tadi, dia kata, apa yang nak pelik? Kamu tak rasa lebih terkejut ke kalau zaman ni hidup orang yang boleh ingat hadis 200,000 hadis seolah-olah depan mata dia? Maksud dia nak masukkan diri dia lah. Dia nak cakap bahawa diri dia sebenarnya lebih hebat daripada Ishaq bin Rahuya. Dia seolah-olah nampak 200 hadis tu depan mata dia, macam dia seolah membaca. Itu kekuatan ingatan orang zaman dahulu. Abu Zur'ah Ar-Razi meninggal tahun 264 Hijrah. Dia kata, aku kalau berjalan dekat pasar, aku sampai kena tutup telinga bila mana aku terdengar bunyi muzik dekat pasar. Sebab apa? Sebab kalau aku tak tutup telinga, aku akan hafal. Nanti benda tu sebut main dalam kepala aku. Nanti aku jadi teringat automatik. Dan dia kata, aku ingat lagi buku yang aku simpan 50 tahun lepas dekat satu rak tu. Kat mana rak yang aku simpan, apa isi buku dia, isi tersebut, line berapa, apa ditulis, muka surat berapa, dia tahu. 50 tahun benda dah berlalu. Jadi ingatan ulama dulu, subhanallah, ajib, pelik. Yang kita hari ni kalau dengar ingatan tu, kita macam mustahil kan. Sebab itu kita nak cuba ukur dia punya kemampuan dengan ukur kemampuan zaman kita. Hari ni kalau kita ulang 10 kali pun tak ingat, ulang 100 kali pun tak ingat. Haji, itu perbezaan antara ulama sekarang dan ulama dahulu. Al-Bukhari rahimahullah, dia bila mana dia belajar kat kelas, sahabat-sahabat dia tengok dia tak tulis. Sebab ulama dulu dia akan tulis. Macam Sa'id bin Jubair seorang tabi'in. Dia kata, aku kalau mana menulis daripada Ibnu Abbas, zaman dulu mana ada buku-buku proper macam ni nak tulis. Jadi dia akan tulis dekat atas papan, atas kulit. Kalau dah penuh kulit tersebut, dah tak ada tempat nak tulis, dia akan tulis kat selipar. Dia kata, aku tulis kat selipar aku. Bila dah penuh selipar dia akan tulis kat tangan-tangan, badan-badan dia. Orang kata bersungguh-sungguh dia nak cuba collect semua info-info faedah yang dia dapat. Dan selepas dia orang ingat, kadang-kadang dia orang bakar je. Contoh Ibn Sirin meninggal tahun 110 Hijrah. Dia kata, kalau aku tak akan menulis, sebab dia tak depend pada tulisan, dia akan ingat. Tapi bila aku terpaksa untuk nak tulis, aku tulis, lepas tu aku tengok, kalau aku dah ingat aku akan bakar. Sebab dia orang tak nak depend pada penulisan. Hari ni kita dah lah tak tulis. Kalau kita tulis pun kita tak faham apa yang kita tulis. Lepas tu kalau kita nak hafal pun tak dapat hafal juga. Itu perbezaan zaman sekarang dengan
ulama zaman dahulu. Al-Bukhari sambung balik tadi, dia kata dia pernah menghadiri kelas selama beberapa hari, kelas hadis. Dia ambil 15,000 hadis, dia belajar 15,000 hadis. Kawan-kawan dia tanya, kamu tak tulis apa-apa ke? Dia kata, aku tak, jangan samakan aku dengan kamu lah. Maksudnya macam tu lah, bahasa pasar dia. So kawan-kawan dia ingatkan Al-Bukhari memang saja-saja kerek lah, tapi rupa-rupanya tak. Al-Bukhari ingat daripada kulit sampai ke kulit, dia ingat semua berdasarkan memori, dengan hanya mendengar sahaja. Kita hari ni satu hadis pun kalau saya sebut hari ni, ulang balik pun tak boleh ingat kan. Jadi kita bezalah antara ulama dahulu dan kita zaman sekarang. Ulama dahulu dikorbankan jiwa raga dia untuk nak hadis. Hari ni kalau kita nak datang seminar ke, nak pergi kuliah tepi surau, apa saja kita rasa berat nak belajar. Ulama dulu biarlah berjalan beribu-ribu kilo ukuran, macam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi meninggal tahun 277 Hijrah. Bayangkan dia cerita sendiri. Ni dia kata sendiri, dia kata, aku dalam proses pertama aku menuntut ilmu hadis, aku merantau selama 7 tahun 6 tahun aku merantau berjalan kaki sejauh Alfa Farsakh. Alfa Farsakh ukuran di zaman sekarang sekitar 6,000 km berjalan kaki, tak ada naik unta, tak ada naik kuda. Dia kata aku berjalan selama 6 tahun tu untuk nak merantau menuntut ilmu hadis sejauh ukuran sekarang 6,000 km. Dia berulang alik, dia pergi ke Palestin, kat Palestin dia pergi ke Ramlah, Baitul Maqdis, Tabariyah, Asqalan, lepas tu dia travel pergi ke Syria, dia pergi ke Dimashq, dia pergi ke Hims, lepas tu dia pergi ke Turki, dia pergi Antakya, dia pergi ke Tarsus, dia patah balik ke Syria, dia pergi ke Hims, dia patah balik ke Bisan dekat Palestin, kemudian dia patah balik dekat Syria balik, kemudian dia turun kepada Iraq, Kufah, Basrah, Baghdad. Yang mana dia kata aku ulang alik daripada Baghdad ke Kufah ni berulang kali yang aku tak terkira. Aku berulang alik daripada Mekah ke Madinah banyak kali tanpa aku nak kira. So bila mana aku dah sampai ke lebih kurang 6,000 kilo tu, aku dah malas, dah tak larat nak kira. So maksudnya dia berjalan lebih daripada 6,000 kilo semata-mata untuk nak menuntut ilmu hadis. Dan Abu Hatim juga dia kata, bayangkan kesusahan dia dalam belajar. Aku pernah plan nak tinggal di Basrah selama setahun, tapi baru 7 bulan aku belajar, aku dah pokai lah, tak ada duit. Sebab dia orang bukannya bekerja pun sangat, dia orang hidup dia hanya untuk nak belajar hadis-hadis. Jadi bila umar tu 7 bulan tersebut dah habis duit dia, dia start jual dia punya baju dia, lepas tu dia jual kain-kain dia, sampai dia dah tak ada makanan. Tapi dalam keadaan dia tak ada makanan, darurat untuk kita pergi cari makanan. Sebab kalau kita manusia tak makan mati. Jadi dia pun hari pertama dia tak makan, dia tahan sabar, dia ulang alik, pergi ke masjid, pergi ke pusat markas hadis sana, pergi ke sini, ulang alik di Basrah tersebut. Balik malam, esoknya pergi lagi, tak ada makan lagi. Sampailah hari kedua dia dah rasa, dia kata aku dah sangat lapar dan sangat dahaga dan nak collect. Hari ketiga kawan dia datang, ajak lagi pergi belajar, dia dah kata aku tak dapat, nak lemah sangat dah, nak kiok sebab terlampau lapar. So kawan dia pun ada kata, aku cuma ada 1 dinar, kita kongsi setengah dinar seorang pergi makan. Belum ditulis secara meluas, tapi dah start adalah penulisan. Contohnya yang ada penulis hadis, contoh Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata kuntu aktub kullu syai'an Rasulillah, aku menulis segala yang aku dengar daripada Nabi SAW. Fanahani Quraisy, dan orang Quraisy lepas tu dia marah aku, kenapa aku tulis semua yang Nabi SAW cakap. Dia kata an-Nabi bashar, Nabi manusia biasa, ya takallam fil ridha wal ghadab. Nabi SAW kadang-kadang dia bercakap dalam keadaan nada yang marah, dalam keadaan yang okey. So buat apa kau nak tulis semua, tulis yang penting-penting lah. Jadi Abdullah bin Amr rasa macam tak sedar hati, dia pergi jumpa dengan Nabi, dan Nabi SAW kata uktub, tulis, fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq, sesungguhnya tak keluar daripada mulut ni melainkan yang hak. Yang Nabi, maksudnya apa yang Nabi ucapkan tulis je, sebab hanya yang hak saja yang akan keluar. Kan dalam Quran sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian banyak lagi ada riwayat-riwayat lain yang menyebut bahawa berlaku proses penulisan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, lepas Nabi bagi khutbah dia yang panjang, datang seorang lelaki daripada Yaman yang nama dia Abu Shah. Jadi Abu Shah pun tanya kepada Nabi SAW,
tuliskan, dia minta Nabi tuliskan apa yang kau tulis khutbah tersebut, sebab aku tak sempat nak ingat semua. Jadi Nabi SAW kata tuliskan untuk Abu Syah. Jadi maksudnya kat situ dah berlaku proses penulisan hadis. Jadi macam mana kita nak buat dengan hadis tadi yang riwayat Muslim tadi, kata Nabi SAW tegah daripada kita tulis selain daripada Al-Quran. Jadi ulama kat situ ada macam tafsiran. Ada yang mengatakan bahawa hadis tersebut mansukh. Mansukh ni maksudnya dah tak dipakai dengan hadis-hadis yang lain yang dah mengizinkan supaya ditulis. Dan ada yang sebut bahawa hadis tersebut hanya khas kepada orang yang nak tulis Al-Quran dan hadis pada satu helaian. Contohnya ada satu muka surat, kita tulis Quran, lepas tu kita tulis hadis, jadi bercampur aduk kan. Yang itu Nabi tegah. Sebab zaman tu masih tak ramai orang yang pandai membaca. Jadi dan ramai lagi orang yang baru masuk Islam, tak ada asas dalam agama Islam yang kuat. Jadi bila mana dia orang tengok Al-Quran, dia orang tak dia nak beza mungkin. Kalau dia membaca Al-Quran dan hadis dalam same page, mungkin orang macam ni dia tak tahu nak beza antara Quran dan hadis. Jadi Nabi tegah daripada ditulis hadis pada zaman tersebut. Dan kemudian hadis-hadis tersebut berterusan, maksudnya sampai ke zaman selepas zaman kewafatan Nabi SAW, para tabi'in pun sambung, pun menulis. Para sahabat masih still suruh para tabi'in untuk nak menulis hadis. Macam hadis macam Ibnu Umar, Anas, bukan Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, dia kata qayyidul ilma bil kitab. Tulislah sesuatu ilmu tu supaya kita nanti tak akan hilang lah. Dan para sahabat juga selepas zaman Nabi SAW wafat, diorang meriwayatkan hadis tetapi dalam keadaan yang sangat berjaga-jaga. Macam contohnya Ibnu Sirin, dia belajar dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat, Ibnu Sirin tabi'in. Jadi dia kata, aku belajar dengan Anas, tapi aku rasa Anas ni qalilul hadis, tak banyak meriwayatkan hadis. Yang mana bila mana Anas cakap hadis, dia sampaikan suatu hadis, dia akan cakap au kama qal, atau sebagaimana yang Nabi sebut, sebab dia takut terubah, takut tersilap. Dan Sya'bi, dia kata aku duduk dengan Ibnu Umar setahun, tapi aku tak pernah mendengar Ibnu Umar sampaikan walau satu hadis pun. Maksudnya para sahabat pun risau nak sampaikan satu hadis. Dan dia orang Sya'bi, Ibnu Sirin pun kata kami pernah datang duduk belajar dengan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud bila mana nak sampaikan suatu hadis, muka dia berubah. Dia macam takut, sebab dia takut tersilap. Air muka dia jadi merah, jadi macam tak senang hati, sebab dia takut tersilap. Sebab itulah Zaid bin Arqam, bila mana Abdurrahman bin Abi Layla minta disampaikan satu hadis, dia kata kaburna wa nasina wal hadith ar Rasulillahi syadid. Kami ni dah tua dan dah mula lupa-lupa, dan nak menyampaikan hadis daripada Nabi SAW satu benda yang berat. Jadi maksudnya sahabat sendiri pun rasa macam perlu sangat nak careful untuk nak sampaikan hadis Nabi. Apatah lagi kita hari ni, jangan sewenang-wenangnya kita sampai sebarkan satu-satu berita hadis, melainkan setelah kita confirmkan dia ada dia punya sumber dia, dan at least kita tahu sumber lah, kalau kita tak tahu dia punya darjat pun. Dan begitulah proses penulisan hadis berlaku di zaman sahabat, zaman Khulafa Ar-Rashidun. Selepas zaman Khulafa Ar-Rashidun, zaman Khalifah Muawiyah, kemudian anak dia Yazid bin Muawiyah, kemudian turun kepada Abdullah bin Zubair, kemudian kepada pemerintahan Umayyah yang mula-mula diambil oleh Marwan bin Al-Hakam, dan seterusnya pemerintahan daripada anak dia Abdul Malik bin Marwan, selepas tu anak dia Walid bin Abdul Malik, selepas tu Sulaiman bin Abdul Malik. Dan di zaman Sulaiman bin Abdul Malik inilah hidupnya Umar bin Abdul Aziz. Itu akan menimbulkan satu revolution lah dalam penulisan hadis. Jadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, bila mana dia tengok ramai ulama yang dah meninggal, kemudian dia tengok sanad dah makin panjang. Maksudnya sebelum ni daripada sahabat tu daripada Nabi, tapi zaman tu dah mungkin tambah lagi bilangan ni. Kemudian dah berlaku banyaknya, dah munculnya bid'ah, kemudian dah muncul firak-firak, kumpulan-kumpulan yang menyeleweng daripada Islam. Maka kat situ dia melihat bahawa pentingnya untuk nak start tulis hadis secara serius.
Jadi dia minta kepada Ibn Shihab Az-Zuhri, saya dah sebut tadi nama banyak kali, Ibn Shihab Az-Zuhri diminta supaya hadis-hadis marwiyat yang diriwayatkan hadis tersebut tulis. Jadi Az-Zuhri pun tulis hadis, bukukan apa yang hadis-hadis yang ada pada diri dia, ditulis hadis-hadis tersebut. Jadi pada kurun tersebut dah start berlaku penulisan hadis yang dihimpunkan secara satu buku. Contohnya pada zaman sebelum tu orang tulis je atas ni, atas ni, tak ada satu formality penulisan yang tetap sebab semua ada dalam kepala dan dia orang sampaikan secara musyafahah, secara mulut ke mulut. Jadi pada zaman tu dah start penulisan satu buku. Contoh ini adalah hadis-hadis Zuhri, riwayat Az-Zuhri dah diriwayatkan. Kemudian pada kurun tersebut juga, iaitu pada kurun kedua lah, sebab Az-Zuhri meninggal tahun 124. Selepas zaman Az-Zuhri yang start nak mengumpulkan hadis dalam satu buku, maka ulama-ulama lain follow, anak-anak murid dia follow. Jadi contohnya ulama selepas daripada tu start bukukan hadis dan disusun mengikut bab. Ini kitab solah, ini hadis-hadis dalam zakat, ini hadis-hadis dalam bab kahwin, ini hadis-hadis dalam bab hudud, ini dalam muamalah. Jadi diorang dah asingkan. Cumanya pada zaman tersebut diorang masih tak asing lagi antara hadis Nabi dan fatwa sahabat ataupun tabi'in. Maksudnya lepas ditulis satu hadis, kadang-kadang dibawa kata qala Ibnu Mas'ud. Contohnya ini fatwa, ini pendapat Ibnu Mas'ud kata hadis ni sekian. Masih lagi dihimpunkan. Dan pada zaman dulu, pada zaman kurun kedua tu tak diketahui siapa yang mula-mula start menulis hadis secara formal macam tu. Selepas era Az-Zuhri itulah. Sebab kita ada Imam Malik yang kata pengasas mazhab Maliki kan. Imam Malik di Madinah meninggal tahun 179 Hijrah. Dia mengarang kitab Muwatta. Semua kenal kitab Muwatta. Jadi dia start mengarang kitab Al-Muwatta. Tapi ada ulama lain juga yang mengarang kitab-kitab hadis yang lain, walaupun banyak yang tak sampai kepada kita. Contohnya Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid di Yaman, dia meninggal tahun 153 Hijrah. Dia pun menulis pada zaman tu. Di Kufah, Sufyan Ats-Tsauri pun menulis, meninggal tahun 161 Hijrah. Dia ada satu kitab hadis dinamakan Jami' Ats-Tsauri. Kemudian Ibnu Jurayj di Makkah, Ibnu Jurayj meninggal tahun 150 Hijrah, pun sama juga antara yang awal menulis hadis di Makkah. Kemudian Al-Auza'i di Syam, meninggal tahun 157 Hijrah, pun mengarang juga kitab hadis pada zaman tersebut. Ibnu Abi Dhi'b yang dikatakan dia ada kitab Muwatta yang lebih besar daripada Imam Malik kan, Ibnu Abi Dhi'b. Jadi kita tak dapat nak pastikan siapa yang start dulu mengarang kitab hadis secara berbab ini. Tapi dah mula pada kurun kedua tersebut, hadis-hadis dikarang mengikut bab. Pada kurun ketiga ni ialah tahun 200 lebih Hijrah ni. Pada masa ni dia dah ada start perkembangan lain dalam sejarah pembukuan ilmu hadis. Dia orang asingkan yang mana hadis sahaja, yang mana bukan daripada hadis dia orang asingkan keluar. Contohnya munculnya pada kurun kedua ni kitab-kitab macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Musnad Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahoya. Banyak lagi penulisan hadis pada zaman tu yang saya tak nak sebutkan sebab mungkin ada yang tak kenal. Jadi penulisan pada zaman ni dia dah dikhususkan kepada hadis Nabi sahaja kebanyakannya lah. Dan dia dah start ada ihtimam, ada diorang nak cuba untuk nak menghimpunkan hadis ni sahih ke, hadis ni tak sahih ke, macam mana yang Bukhari buat dengan Muslim. Dia cuba asingkan hadis-hadis yang sahih mengikut di sisi dia. Begitu juga At-Tirmizi, dia mengarang Kitabul Jami', dia dah start menghukum hadis, lepas tu hasan ke, hasan sahih ke dan sebagainya. Pada kurun ketiga dah start ada proses macam tu. Dan dah pesan ilmu hadis, bila mana kita sebut ilmu hadis, set dalam kepala kita tentang disiplin-disiplin macam mana kita nak tapis satu hadis. Jadi pada zaman Nabi SAW tak adalah, sebab zaman Nabi masih hidup. Apa-apa para sahabat tanya direct kepada Nabi SAW atau confirm dengan para sahabat yang lain yang mendengar daripada Nabi SAW. Kemudian zaman tabi'in, di zaman tabi'in, selepas daripada zaman tabi'in tersebut muncullah orang kata apa, fitnah.
yang mana dah munculnya grup-grup puak-puak yang menyeleweng daripada Islam, dah mula munculnya orang yang nak cuba palsukan hadis. Maka ketika itulah startnya asas ilmu hadis ni dah muncul. Contohnya dia tak ada tulis buku macam yang kita belajar ni, tak ada. Tapi asas tu muncul dari segi praktikal je ulama dahulu. Contohnya Ibn Abbas, bila mana Bashir bin Ka'ab al-Adawi datang memberi satu hadis, dia Nabi kata. Jadi Ibn Abbas buat tak tahu je. Jadi bila Bashir bin Ka'ab datang jumpa Ibn Abbas, dia kata, aku sampaikan hadis daripada Nabi SAW dan kamu buat tak tahu je. Jadi Ibn Abbas kata, kita orang dulu kalau orang cakap hadis daripada Nabi, kita akan terbeliak mata, kita punya telinga akan tersorong-sorong, maksudnya kita nak dengar hadis Nabi SAW. Tapi bila mana dah berlakunya macam-macam fitnah ni, problem ni, maka kita hanya akan mengambil hadis daripada apa yang kita tahu. Maksudnya kita akan check lah. Dan start daripada situ ulama dah mula macam, even para sahabat pun ada tunjuk maksudnya at-tathabbut, tentang kita perlu nak check tentang perawi-perawi dalam hadis. Ada contohnya Abu Bakar, ketika seorang nenek datang kepada Abu Bakar, dia kata, ya Rasul, wahai Abu Bakar, khalifah, masa tu dia khalifah, dia kata, aku nak minta harta pusaka aku 1/6. Abu Bakar tak tahu, dia tak ada hadis dalam bahagian tu, dia tak dengar. Jadi kata, aku tak tahu apa-apa, Rasulullah mention bahawa seorang nenek ni ada harta pusaka. Jadi tiba-tiba Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat lain, kata, ya, aku pernah dengar Nabi SAW kata dia bagi kepada dia bahagikan untuk nenek 1/6. Kemudian Abu Bakar kata, ada tak siapa-siapa lagi selain daripada kamu yang dengar hadis daripada Nabi? Itu menunjukkan bahawa Abu Bakar nak cuba minta penguat, sokongan yang mengatakan bahawa hadis tersebut ada didengari oleh orang lain. Jadi Muhammad bin Maslamah pun cakap, aku pun pernah dengar hadis tersebut daripada Nabi. Umar bin Al-Khattab, seorang sahabat yang sentiasa melazimi Nabi SAW, sampaikan Ibnu Umar kata, aku selalu dengar bahawa Nabi SAW sebut, dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar, masyaitu ana Abu Bakar wa Umar. Maksudnya aku sentiasa bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Tetapi walaupun dia sentiasa bersama dengan Rasulullah, tapi ada juga hadis-hadis yang Umar bin Khattab tak sempat nak dengar. Contohnya hadis isti'zan, tentang hadis meminta izin, iaitu ketika kisah Abu Musa al-Ash'ari datang ketuk pintu rumah Umar bin Khattab. Jadi Umar tak dengar ataupun dia tengah sibuk dengan satu urusan, jadi dia tak buka. Jadi selepas 3 kali Abu Musa al-Ash'ari ketuk, dia pun baliklah. Sebab Nabi SAW ada hadis, dia kata, kalaulah kamu meminta izin 3 kali dan tuan rumah tak buka, maka balik je lah. Jadi kemudian Umar ada dengar, tapi mungkin dia tak sempat nak buka. Jadi bila dibuka, Abu Musa dah tak ada. Jadi dia panggil balik Abu Musa. Dia kata, ya Abdullah bin Qais, sebab nama sebenar dia Abdullah bin Qais. Dia kata, kenapa kamu balik? Tunggu je lah. Jadi dia kata, tak, aku dengar Nabi SAW kata, kalau dah minta izin 3 kali, tuan rumah tak buka, baliklah. Jadi Umar kata, Umar bila dengar satu hadis, dia pelik, sebab aku bersama dengan Nabi sentiasa, tiba-tiba aku dengar hadis ni aku tak dengar. Jadi dia kata, baik kamu cari orang yang boleh menyokong kenyataan kamu ni, aula uja'annak, maksudnya ataupun aku akan pukul kamu. Dia Umar ni strict. Jadi Abu Musa sedih, seolah dia rasa macam, apalah Umar tak percaya kat aku kan. Dia balik. Jadi bila para sahabat, ada kebetulan sebahagian sahabat yang nampak Abu Musa dalam wajah dia sendiri, dia kata, kenapa? Dia kata, Umar buat macam ni, cakap macam ni. Jadi dia kata dia minta somebody yang pernah dengar. Jadi para sahabat lain kata, tak apa, kita hantar sahabat yang pernah dengar, yang paling kecil je, yang paling muda, maksud Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri pergi jumpa dengan Umar. Dia kata, ya, kami pernah mendengar hadis tersebut daripada Nabi SAW. Kemudian Umar kata, wahai Abu Musa, amma inni la attahimk, sesungguhnya aku bukan nak tuduh kau lah, cuma aku nak tathabbat, maksudnya aku nak check, nak confirmkan. Sebab kadang-kadang ada orang tak tenang kan, dia dengan satu khabar tu, dia nak confirmkan dulu betul-betul. Sebab para sahabat ni memang tak boleh compare dengan zaman dulu. Zaman dulu majlis biasa je,